penuh kesungguhan. Akademi YouTuber Malaysia, rangka laksana dengan jitu, penuh bermisi Guru Ayu, mencapai misi yang satu, permisi kita bantu. Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bertemu lagi kita dalam sesi tuition percuma anjuran Akademi YouTuber. Terima kasih kepada semua kerana sudi bersama dengan Cikgu LK dalam sesi yang ke-47 pada hari ini. Baiklah, sebelum kita bermula, elok kiranya, cikgu naikkan slide cikgu. Eloklah kiranya bagi yang belum lagi muat turun aplikasi Akademi YouTuber, bolehlah muat turun agar tidak terlepas info-info pendidikan yang dikongsikan oleh guru-guru di seluruh negara, termasuklah tuition percuma, webinar pendidikan, video pembelajaran dari peringkat prasekolah hingga matrikulasi, video tutorial dan banyak lagi. Baik. Mari kita teruskan. Jadi bagi yang belum lagi mengenali saya, Cikgu LK, saya perkenalkan diri dulu. Nama diberi Cikgu Nurlesa binti Kamba atau lebih dikenali dengan nama Cikgu LK ni ikut saluran YouTube Cikgu lah, atau mana-mana media sosial Cikgu semua menggunakan Cikgu LK. Sekarang Cikgu bertugas di Sekolah Kebangsaan St. John Beaufort yang terletak di negeri Sabah. Di paparan ini semua boleh lihat profil ringkas cikgu. Boleh juga anda imbas kod QR yang ada untuk melawat akaun media sosial cikgu apa yang ada lah. Okey, baiklah. Seterusnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada yang sudah ataupun yang telah subscribe channel Cikgu LK. Jadi pada yang belum lagi subscribe, boleh tekan butang subscribe dengan hidupkan sekali loceng tu. Bolehlah kamu dapat notifikasi daripada cikgu video-video yang baru. Jangan lupa tekan loceng. Baik, tanpa melengahkan masa lagi, mari kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Tajuk karangan jenis cerita. Okey, karangan ini sangat popular lah dalam peperiksaan. Jadi hari ini cikgu ajak, jom kita belajar cara untuk menghasilkan karangan jenis cerita yang lebih menarik dan murid-murid boleh dapat markah yang cemerlang. Jadi kepada semua murid ataupun ibu bapa, guru-guru yang hadir kelas saya hari ini ataupun yang menonton siaran ulangan nanti, bolehlah tinggalkan komen anda pada ruangan komen. Bolehlah letak nama sekolah, di negeri mana untuk kita berkenalan. Jadi kalau sudah, cikgu akan teruskan kepada sesi kita pada hari ini. Baik, merujuk kepada format instrumen ujian akhir sesi akademik Bahasa Melayu Sekolah Rendah, instrumen penulisan ini membawa markah yang sangat besar lah, iaitu bahagian D sebanyak 20 markah. Oleh itu, jawapan murid-murid pada bahagian D memainkan peranan yang besar untuk mendapatkan markah yang cemerlang secara keseluruhan. Jadi dalam soalan
ini, bahagian D ni, murid-murid perlu memilih sama ada hendak menghasilkan karangan yang tidak berformat ataupun karangan jenis berformat berdasarkan bahan rangsangan pada soalan. Jadi kalau tajuk kita hari ini kan karangan jenis cerita ini ialah sebenarnya salah satu contoh karangan tidak berformat. Sebenarnya lebih mudah. Baiklah, untuk rujukan guru-guru bahasa Melayu ataupun ibu bapa, bagi tahun 4 hingga 6, penulisan karangan ini di bawah standard kandungan 3.3 dan standar pembelajaran 3.3.1. Baik, mari kita lihat seterusnya. Mengikut standard instrumen ujian akhir sesi akademik bahasa Melayu ini, penulisan ini pada bahagian D ini kita sudah tahu menawarkan markah yang cukup besar. Kita lihat 20 markah. 20 markah ni besar sebab bersamaan dengan 40% daripada 100%. Besar kan? Seterusnya, walaupun satu bahan rangsangan dalam soalan nanti, murid hendaklah memilih sama ada hendak tulis karangan berformat atau tidak berformat dan perlu ditulis secara minimum 50 patah perkataan, maksimum sebanyak 80 patah perkataan. Tapi kan cikgu lebih suka galakkan murid-murid untuk tulis lebih perkataan tu sekurang-kurangnya dalam 90 patah perkataan supaya kamu dapat menulis lebih banyak isi, lebih banyak huraian. Baik. Mari kita lihat pula contoh karangan cerita ataupun teks cerita yang ada dalam buku teks bahasa Melayu tahun 4, 5 dan 6. Jadi dalam buku teks ada banyak teks cerita tapi pelbagai aktiviti yang disusun. Jadi kita lihat contoh. Baik. Untuk tahun 4, murid-murid bolehlah merujuk buku teks halaman 18 dan 33 untuk aktiviti membaca teks cerita dan mengubah suai teks perkataan dalam cerita. Halaman 18 baca teks cerita, halaman 33 murid belajar untuk mengubah suai perkataan yang ada dalam cerita tapi masih lagi dalam cerita yang sama, jalan cerita yang sama, cuma murid belajar untuk ganti perkataan yang lebih kurang maknanya. Baik, kita lihat ini ada lagi contoh untuk di buku teks bahasa Melayu tahun 4. Murid mula belajar menghasilkan karangan cerita berdasarkan kerangka karangan dan juga gambar rangsangan di halaman 162. Murid-murid yang berada di tahun 4 sekarang boleh semak di buku teks halaman 162. Kamu lihat di situ, kamu belajar tulis kerangka karangan tapi ada gambar rangsangan untuk bantu kamu. Di halaman 175 pula, murid-murid perlu membaca petikan cerita dengan sebutan dan intonasi yang betul. Masih lagi berkisarkan tentang teks cerita untuk beri idea kepada murid-murid. Baik, kita lihat slide seterusnya. Kita lihat di situ kita rujuk pula buku teks bahasa Melayu tahun 5. Kita lihat aktiviti melibatkan menyalin semula cerita dengan tulisan berangkai pula. Pada halaman 4 awal-awal tu. Masih lagi teks cerita dan aktivitinya murid perlu salin semula tapi guna tulisan berangkai. Kemudian di halaman 34, aktivitinya murid perlu mengubah suai cerita. Tadi ubah suai perkataan tapi cerita tu masih lagi jalan cerita yang sama. Kali ini di tahun 5,
ubah suai cerita berdasarkan gambar yang diberikan. Jadi ini menguji kreativiti murid untuk menghasilkan jalan cerita. Namun adalah bantuan di situ adalah panduan gambar rangsangan yang disediakan. Jadi murid tahun 5 boleh lihat buku teks rujuk, lihat halaman 34 atau murid-murid juga yang tahun 5 sudah pun buat latihan ini kan. Baik, kita lihat seterusnya untuk contoh buku teks bahasa Melayu tahun 6. Kita lihat di halaman 35, aktivitinya murid perlu menghasilkan satu karangan cerita yang lengkap. Tadi tahun 4 ubah suai perkataan saja, tapi jalan cerita sama. Kemudian tahun 5 mereka sudah mula buat cerita, ubah jalan cerita, tapi adalah gambar, okey, sebagai panduan. Kemudian di tahun 6 kena tulis satu karangan cerita yang lengkap, okey. Ada gambar rangsangan di atas. Seterusnya di halaman 76 pula, murid membaca petikan teks cerita untuk jawab soalan pemahaman. Yang penting walaupun kena menjawab soalan pemahaman, tapi di situ murid belajar atau membaca. Ini adalah teks cerita, teks cerita. Jadi sebenarnya kalau kita rujuk buku teks, banyak lagi contoh-contoh lain yang melibatkan petikan teks cerita sebagai panduan murid. Jadi murid-murid bolehlah lepas ni rajin membaca dan rujuk buku teks masing-masing. Lihat bagaimana cerita itu diolah, cerita itu ditulis, lebih menarik. Jadi kamu boleh rujuk. Kalau tidak merujuk pada buku teks, boleh juga rujuk buku cerita yang kamu ada. Baiklah. Seterusnya, apa itu karangan jenis cerita? Sebenarnya ini mudah fahamlah kalau karangan jenis cerita sebab karangan yang biasa, sangat popular kan? Sangat popular dalam kalangan murid lah. Okey, karangan jenis cerita ini ialah karangan tidak berformat. Balik-balik cikgu beritahu. Tapi karangan ini dia berbeza dengan karangan jenis keperihalan. Karangan jenis cerita ni dia berbeza kerana ada jalan cerita, ada watak, ada latar masa. Latar masa tu apa? Cerita kamu tu berlaku pada waktu bila. Kemudian kamu beritahu juga tempat. Lengkap ada dalam cerita kamu tu. Kemudian cerita ditulis mengikut kronologi. Kronologi ini maksudnya murid tulis cerita ikut turutan peristiwa. Tersusun cerita kamu tu. Yang terakhir karangan jenis cerita ini murid perlu tulis lengkap. Adalah pendahuluannya yang kita sebut permulaan cerita, perkembangan cerita, adalah klimaks. Klimaks tu apa? Nanti cikgu terangkan selepas ini. Adalah perenggan peleraian. Peleraian ni apa? Nanti selepas ini cikgu terangkan. Dan diakhiri dengan penutup cerita. Baiklah, kita teruskan. Seperti yang kamu lihat paparan ini, dia macam bukit kan? Macam bukit, naik, kemudian turun. Murid-murid, cikgu nasihatkan kamu susun cerita kamu ikut 5 bahagian ini. Baik, 5 bahagian ini ialah contoh struktur untuk 5 perenggan. Kenapa kita perlu tulis cerita ikut struktur yang begini? Sebab cerita yang tersusun lebih mudah untuk dipahami dan menarik hati pembaca untuk terus membaca. Cikgu yang menyemak karangan kamu pun rasa seronok untuk baca karangan kamu. Okey, mari kita lihat. Kita bermula dengan perenggan pertama, iaitu perenggan pendahuluan. Perenggan pendahuluan ni murid
perlulah tulis permulaan cerita. Di permulaan cerita, murid tulislah tentang pengenalan kepada watak. Kamu tentukanlah. Contoh, kalau cerita itu murid-murid hendak gunakan diri sendiri sebagai watak utama. Boleh guna kata ganti nama diri saya atau aku. Ataupun kamu hendak gunakan watak lain. Murid rekalah nama watak utama dalam cerita yang kamu hendak tulis tu. Terus pilih nama tu. Cuma berhati-hatilah pilih nama tu. Jangan nama yang terlalu canggih. Contoh kita lihat gambar itu seperti situasi di Malaysia kan, gunakanlah nama yang sesuai dengan masyarakat di Malaysia. Selepas itu, selepas perenggan permulaan tadi kan, yang pendahuluan tu, kita pergi ke perenggan yang kedua. Perenggan yang kedua ialah perenggan perkembangan cerita kita tadi tu. Kita sudah buat pengenalan. Seterusnya kita mau kembangkan lagi cerita kita. Di sinilah murid-murid perlu tulis. Apa lagi yang perlu kita tulis? Bagaimana kita mau kembangkan cerita kita? Murid-murid perlu guna kata tanya. Gunakan kata tanya untuk bantu kamu tulis cerita dengan baik. Tulislah apa-apa peristiwa yang boleh berlaku di sini. Kamu boleh lihat semula gambar bahan rangsangan yang kamu yang ada pada soalan tu kan, untuk dapatkan idea. Oh, dia bermula macam ni dan seterusnya apa yang berlaku. Gunakan kata tanya, siapa, di mana, apa. Guna kata tanya tu untuk kamu kembangkan lagi cerita kamu. Kemudian perenggan ketiga, selepas kamu kembangkan cerita kamu, perenggan ketiga kamu perlu tulis bahagian klimaks di sini. Apa tu klimaks? Klimaks ini ialah kemuncak cerita. Kemuncak cerita ni sesuatu yang seronok berlakulah untuk pembaca baca. Maksud cikgu, terjadi sesuatu masalah ataupun detik-detik yang mendebarkan. Jadi kamu rekalah cerita kamu tu. Kamu mau masukkan elemen kejutan ke, atau kamu mau masukkan elemen suspense atau apa-apa saja. Peristiwa yang menariklah yang cikgu baca, cikgu akan teruskan baca hingga ke akhirnya, tidak membosankan. Baik. Kemudian selepas perenggan kemuncak tadi tu klimaks kan di peringkat di perenggan yang keempat, peleraian. Maksudnya di sini kan tadi ada masalah, ada suspense, ada sesuatu yang berlaku. Jadi di perenggan yang keempat kamu kena tulis apa penyelesaian kepada perenggan yang keempat, perenggan yang ketiga tadi itu. Apa tindakan watak dalam cerita kamu untuk selesaikan masalah tadi. Kemudian perenggan yang terakhir di perenggan kelima ni, murid tulislah perenggan penutup. Dalam perenggan ini, kamu tamatkan cerita kamu. Sebaiknya tulis, letaklah perasaan kamu. Dan paling baik kalau kamu dapat selitkan, tulis pengajaran yang ada dalam cerita kamu ni. Jadi cikgu harap kamu boleh fahamlah, yang menonton ni kan boleh faham struktur cadangan. Ni cadangan. Kalau kamu rasa kamu hendak letak kemuncak cerita tu sebelum penutup, tiada masalah. Tiada masalah. Ikut keselesaan kamu. Kamu kena buat latihan, praktis banyak kali. Kamu selesa yang bagaimana. Baik, seterusnya kita lihat ciri-ciri karangan cerita yang cemerlang. Yang pertama, kamu tulislah ayat kamu tu lengkap dan tersusun. Janganlah ayat tu pendek-pendek. 3 perkataan. Ali main bola. Buat lengkap dengan huraian. Kemudian
ada watak, kalau kamu mau letak dialog, letaklah dalam 1-2 dialog, watak tu. Tapi jangan salah tulis, cara tulis dialog pun kena betul-betul lah. Baik, yang ketiga, penggunaan penanda wacana yang sesuai lah. Jadi contoh kalau kemuncak yang suspense tu kan, tiba-tiba, koma. Jadi kita tahu, ataupun selepas permulaan cerita kita mau pergi ke perenggan yang kedua, selepas itu menunjukkan ada sesuatu yang berlaku selepas itu. Baik, yang keempat, cerita kamu tu ada permulaan cerita, ada jugalah penutupnya. Mestilah cerita kamu ada pengakhirannya. Yang terakhir, karangan yang cemerlang perlulah kamu selitkan pengajaran. Selitlah pengajaran. Apa nilai yang kamu dapat dari cerita ini, sebagai pengajaran juga kepada pembaca. Baiklah. Seterusnya, ini ialah contoh soalan. Contoh soalan bahagian D, ujian akhir sesi akademik. Kamu boleh tengoklah format. Format di sini. Baik. Cikgu bacakan. Cikgu bacakan. Teliti bahan grafik di bawah, kemudian tulis sebuah karangan dalam bentuk karangan berformat atau karangan tidak berformat. Panjangnya karangan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan. Pertama, tuliskan cerita berdasarkan gambar di atas, atau kedua, tuliskan catatan berdasarkan gambar di atas. Kalau kamu pilih karangan catatan, kamu boleh rujuk kelas minggu lepas. Cikgu ada ajar karangan jenis catatan. Baik, untuk hari ini kamu memilih nombor 1. Tulis cerita berdasarkan gambar yang diberikan. Gambar rangsangan di situ, kamu lihat di situ. Jadi kamu lihat, kalau pilih nombor 1 bermakna karangan cerita ini ialah karangan tidak berformat. Jadi lebih mudah sebenarnya. Dia cuma ikut turutan cerita. Jadi sebelum mula jawab, murid-murid hendaklah lihat betul-betul dulu gambar rangsangan yang diberikan. Pahami siapa watak yang ada. Jadi kita lihat pada gambar ni ada macam dia satu keluarga, kita lihat ada ayah, ada ibu kan. Kemudian bila berlaku, di mana suasana dalam gambar ni. Jadi kita lihat, gambar ini di pantai. Apa yang berlaku? Kita lihat gambar ini seperti aktiviti berkelah. Kemudian kamu sedialah fikir untuk perenggan klimaks nanti kan, kemuncak kan. Apa peristiwa atau masalah yang boleh berlaku? Macam ada, boleh kamu fikirkan di situ. Jadi bagaimana peristiwa itu berlaku, kemudian kamu pikirkan juga apa perasaan watak-watak yang terlibat. Dalam gambar nampak gembira kan? Awal-awal tu nampak gembira, nanti kamu ceritakan. Awal-awal gembira, teruja, akhir tu macam mana. Jadi murid fikir dulu secara kasar, tengok gambar rangsangan untuk kamu fikir idea kamu. Kamu tulis 5 idea utama. Kenapa? 5 idea utama untuk kamu siapkan 5 perenggan cerita daripada permulaan sampailah penutup. Baik. Kita lihat. Jadi bila kamu sudah tengok bahan rangsangan tu, tulislah sikit. Sebelum mula tuliskan, jangan kelang kabut. Tulis dulu draft. Tulis dulu draft secara ringkas. Perenggan pertama kamu mau buat apa? Bila masanya tu hujung minggu kah? Minggu lepas kah? Tempatnya di mana? Pastikan betul-betul. Kalau nampak pantai-pantai, jangan nampak gambar pantai kamu tulis sungai. Kan?
Kemudian watak, kamu tentukan watak. Macam tadi kalau kamu mau gunakan diri sendiri sebagai watak utama, letak diri sendiri. Kalau kamu ingin kamu sebagai orang ketiga, maksudnya kamu tidak terlibat pun dalam cerita tu, kamu tentukanlah terus watak, nama watak. Kemudian di perenggan yang kedua, kamu mau tentukan apa yang mula berlaku untuk perkembangan cerita kan. Contoh kamu tulis ini kalau contoh lain lah, tiba di sungai atau tiba di pantai, mendirikan kemah kah, mandi kah. Jadi kamu tengoklah ah, cerita tadi tu. Kamu tengok bahan, oh ini di pantai. Oh ini ada membuat, kita lihat gambar, ah, perempuan, budak lelaki tu dia tengah buat istana pasir. Ada ibu tengah menghidangkan makanan. Ada ayah pula tengah sibuk mengangkat barang. Kamu boleh ceritakan di situ. Lepas tu perenggan yang ketiga masalah. Masalah kamu beritahulah contoh masalah di sini tergelincir kah di batu licin atau masalah apa-apa saja masalah hujan lebat. Hujan lebat tiba-tiba kan mula-mula cuaca tu cerah. Kemudian kalau hujan lebat pun masalah juga sebab kita kena berkemas kan. Kemudian di perenggan keempat, bagaimana masalah kamu itu diselesaikan. Contoh kalau tadi batu tadi tu bukan batu, adik tadi tergelincir di atas batu licin, penyelesaiannya contoh ibu atau ayah uh, merawat luka kah atau kamu yang menyelamatkan adik kamu kah atau sudah selesai kamu menikmati makanan di tempat baru selepas pindah kan hujan hujan jadi pindah ke lokasi ada pondok kamu jumpa kamu menikmati makanan kemudian penutup kamu letaklah kalau yang contoh tadi tergelincir kan, masalah tu tergelincir, kamu punya pengajaran saya perlu belajar untuk berhati-hati kah? Atau lebih beringat kah? Atau sediakan payung sebelum hujan. Contoh kan tadi hujan kan. Baik, mari kita teruskan. Jadi kita cuba lihat contoh perenggan yang pertama bagaimana tulis pendahuluan atau pemulaan cerita. Baik, kita lihat di situ cikgu letak di sini suasana. Pada suatu pagi yang cerah, dia suasana masa kan? Masa pagi. Cerah tu suasana. Saya dan keluarga, cikgu guna di sini watak utamanya saya. Diri sendirilah. Kononnya pergi berkelah. Di Pantai Kenangan. Pantai Kenangan kata nama khas. Jadi murid-murid kalau kamu letak pantai saja itu kata nama am. Jadi kamu tulis huruf kecil semuanya. Okay, kalau Pantai Kenangan ada nama khas untuk pantai itu kata nama khas. Baik. Suasana begitu segar dan menyenangkan sebab angin kan. Saya berasa sangat gembira. Cikgu letak perasaan situ. Kerana sudah lama kami tidak menghabiskan masa bersama-sama. Cikgu letak 3 ayat di sini. Kalau kamu mau letak 2 ayat pun boleh. Sekurang-kurangnya 2 ayat lah ya. Kurang-kurangnya 2 ayat. Tapi kalau kamu boleh tulis dalam 3 ayat, teruskan tulis 3 ayat. Beginilah, siaplah sudah kita punya permulaan cerita. Permulaan cerita kita beritahu suasana, kita beritahu watak yang terlibat, boleh letak perasaan, boleh kita letak tempat, macam tu. Baik, kita pergi ke perenggan yang kedua. Ini perkembangan daripada permulaan cerita tadi tu. Setibanya kami di sana, ayah mengangkat barang, nokta. Ibu pula menghidangkan bekalan makanan di atas tikar, nokta ayat kedua. Ayat ketiga, saya dan adik segera menukar pakaian untuk mandi di pantai pun boleh. Tak ada masalah. Atau saya dan adik pula sibuk membina istana pasir pun boleh. Tiada masalah. Jadi kalau yang perenggan kedua ni isi cerita kamu sudah. Sebaiknya buatlah 3 ayat.
Mari kita lihat seterusnya. Perenggan yang ketiga ni kita mau buat kemuncak cerita. Apa klimaks? Apa masalah? Tiba-tiba saya terdengar jeritan adik. Tiba-tiba tu cikgu guna penanda wacana. Penanda wacana. Tiba-tiba cikgu mau menunjukkan sesuatu. Kejutan lah. Suspense. Rupa-rupanya dia tergelincir di atas batu licin. Dialah jadi hero ni. Saya segera memapahnya, naik ke tebing dan menenangkannya. Contohlah adik tengah nangis kan, jatuh, sakit. Kita lihat peleraian. Peleraiannya apa penyelesaian masalah tadi tu. Selepas berehat sebentar, kami menikmati makanan bersama-sama. Walaupun kejadian tadi mencemaskan, kami tetap meneruskan perkelahan dengan ceria. Saya berasa bersyukur kerana tiada perkara buruk berlaku. Inilah peleraiannya. Maksudnya di sini dalam cerita ini diberitahu mereka makanlah lepas walaupun adik cedera, mereka tetap ceria. Satu keluarga ni tetap ceria walaupun ada masalah yang berlaku. Baik, kita lihat seterusnya. Jadi kalau sudah perenggan yang keempat, tulislah pula apa penutup cerita ni. Kita tutup, hari itu menjadi kenangan manis buat kami sekeluarga. Saya belajar, ini pengajaran, supaya sentiasa berhati-hati ketika bermain di tempat licin. Walaupun adiknya yang cedera, boleh juga kamu letak pengajaran, kamu yang mendapat pengajaran. Saya juga sedar pentingnya bekerjasama dan bantu-membantu dalam keluarga. Ini kalau kamu mau tambah. Kalau kamu mau buat 2 ayat saja pun boleh, tidak masalah. Baik, jadi kita lihat inilah contoh bagaimana murid-murid tulis satu karangan jenis cerita yang lengkap bermula dengan permulaan cerita sebagai pendahuluan, kemudian perenggan yang kedua, perkembangan cerita, kemudian perenggan yang ketiga, kemuncak cerita, ada masalah kan di bahagian klimaks. Kemudian perenggan yang keempat, apa peleraian, apa penyelesaian masalah. Selepas masalah tadi kan, apa yang berlaku. Kemudian perenggan yang kelima, yang terakhir, penutup. Apa yang ingin kamu sampaikan kepada pembaca. Cerita kamu tutup tu macam mana. Jadi, tulislah kemas-kemas seperti ini. Jadi janganlah murid-murid, janganlah kamu lokek untuk langkah satu baris setiap perenggan. Tulis kemas-kemas. Kemudian jarakkan. Kamu boleh guna 1 jari ke 2 jari ke. Setiap perenggan tu kan jarak tulis supaya sama. Baik. Cikgu teruskan. Apakah pula tadi kita sudah belajarkan apakah pula tips menulis karangan jenis cerita ini. Yang pertama, kamu mesti ikut struktur cerita yang jelas. Kamu ada pendahuluan, permulaan cerita, adalah perkembangannya, adalah konflik klimaks tadi kan. Kemudian adalah peleraian. Lepas tu kamu tutup. Supaya jalan cerita kamu ni tersusun, mudah dipahami. Cukup. Kalau karangan kamu 80 patah perkataan ni cukup satu masalah saja. Cukup satu masalah saja. Baik. Seterusnya, gunakan penanda wacana yang sesuai. Penanda wacana seperti pada suatu hari, tidak lama kemudian, tiba-tiba, syukurlah, akhirnya. Ini untuk membantu kamu menunjukkan urutan cerita kamu. Karangan kamu pun jadi lebih menarik. Apa lagi? Penanda wacana yang sesuai. Kamu boleh gunakan dalam cerita. Jadi kamu boleh type di ruangan komen. Kamu boleh type apa yang biasanya kamu gunakan penanda wacana dalam menulis karangan jenis cerita. Baik, kita pergi ke tips yang ketiga.
hiaslah ayat kamu ni dengan bahasa yang menarik. Gunalah kata adjektif, gunalah kata kerja yang tepat, yang betul. Contoh tadi gambar mengangkat barang. Tiba-tiba kamu letak menyorong barang, menolak barang, kan? Untuk menggambarkan perasaan, tindakan, suasana supaya kamu tidak terkeliru. Oh, apalagi selepas ini. Contohnya di sini perkataan kamu boleh guna kata adjektif takut, ketakutan, gementar. Oh, menarik guna gementar. Berlari pantas, suasana tenang, tadi ceria. Boleh guna. Gunakan kata adjektif yang ada. Kata adjektif ni apa? Kata adjektif ni kata sifat. Baik. Kita lihat tip yang keempat untuk menulis karangan jenis cerita ni. Kalau boleh lah, kalau boleh, tulislah cerita tu cerita yang logik, yang berkaitan dengan tema ni, maksudnya berkaitan dengan bahan rangsangan. Berkaitan dengan bahan rangsangan. Kalau ada diletak tajuk, sedia, pastikan karangan kamu berdasarkan tajuk yang ada pada bahan rangsangan. Jadi bila masuk akal cerita tersebut, pembaca ataupun cikgu sebagai pemeriksa mudah faham cerita kamu. Mudahlah faham dari awal perenggan, permulaan hinggalah perenggan penutup, mudah faham. Baik, seterusnya yang kelima, masukkanlah nilai murni. Cikgu sudah beritahu tadi kan dalam penutup. Kamu akhiri cerita kamu dengan nilai atau pengajaran supaya karangan kamu bukan sahaja menarik tetapi juga boleh mendidik pembaca. Bagus kalau kamu dapat selitkan pengajaran dalam penutup cerita ini. Baik, sudah tiba masanya kita pergi ke slot seterusnya, iaitu slot uji minda, soalan yang mudah-mudah, soalan yang ringkas sebagai pengukuhan untuk cikgu menguji pemahaman kamu pada kelas kita pada kali ini. Jadi, murid-murid yang berada menonton bersama dengan cikgu, sedia tulis type nombor soalan dan jawapan kamu. Contoh B, 1B. Contohlah macam ni. Contoh 1D. Macam tu. Baik, mari kita mulakan. Soalan yang pertama. Karangan jenis cerita merupakan karangan A berformat, B tidak berformat, C dialog, D surat. Jadi kamu rasa apa jawapan kamu? Karangan jenis cerita merupakan karangan, jawapannya ialah B. Karangan jenis tidak berformat. Baik, kita pergi ke soalan yang kedua. Apakah yang perlu ada dalam karangan jenis cerita? A. Dialog sahaja. B. Watak dan plot cerita. C. Fakta dan data. D. Surat rasmi. Apa jawapannya? Apa yang perlu ada dalam karangan jenis cerita? Jawapan untuk soalan nombor 2 ialah B. Watak dan plot cerita. Sudah cikgu beritahu tadi kan. Di permulaan cerita kita sudah beritahu wataknya siapa. Plot cerita ni maksudnya turutan cerita. Baik, kita lihat soalan yang ketiga. Apakah contoh penanda wacana yang sesuai digunakan dalam karangan jenis cerita? A. Pada pendapat saya. B. Selepas itu. C. Contohnya. D. Oleh sebab itu. Mana satu penanda wacana
yang lebih sesuai untuk kita guna semasa menulis karangan jenis cerita ini. Baik, kita lihat jawapannya. Jawapan soalan yang ketiga ialah B juga. Selepas itu, pada pendapat saya ni, ini kalau kamu jawab di bahagian C, sesuailah di bahagian C. Baik, kita lihat soalan yang terakhir. Soalan yang keempat, apakah perkara penting yang perlu ditulis pada akhir cerita? Ini baru saja cikgu beritahu tadi kan. A. Dialog, B. Pengajaran, C. Fakta tambahan, D. Watak baharu. Mari kita lihat apakah jawapan yang keempat ini. Perkara penting yang perlu ditulis pada akhir cerita. Kita lihat B juga pengajaran. Fakta tambahan tidak boleh. Nanti cerita kamu jadi meleret-leret. Kemudian watak baharu lagi lah tidak boleh. Nanti makin panjang. Bila lah mau habiskan akhir cerita. Tiba-tiba pula muncul watak baru. Tidak boleh lah kan. Dialog pula kurang berapa penting. Sebab penutup cerita kan kita hendak tamatkan cerita kamu tu. Baiklah. Baiklah. Kita nampaknya sudah sampai ke penghujung sesi pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita telah belajar tentang cara menghasilkan karangan jenis cerita. Cikgu harap murid-murid sudah lebih faham apa itu karangan cerita serta cara menulis karangan ini dengan lebih menarik dan tersusun. Adalah idea-idea sudah selepas ini untuk tulis. Cikgu percaya kamu semua boleh hasilkan karangan yang lebih baik selepas ini. Kalau masa ujian pertengahan tahun tu kamu tidak tahu cara tulis cerita dengan baik dan ujian akhir sesi akademik nanti pun kamu mau pilih karangan jenis cerita, boleh. Sebab dalam soalan bahagian D yang pertama memang cerita. Yang kedua tu yang karangan berformat tu yang akan sentiasa bertukar. Kadang-kadang catatan, kadang-kadang laporan, surat. Tapi soalan yang pertama tetap cerita. Jadi tidak berubah. Jadi kamu boleh mula berlatih untuk hasilkan karangan jenis cerita yang baik. Akhir kata daripada cikgu, terima kasih cikgu ucapkan kepada semua kerana sudi bersama-sama dengan cikgu lagi pada hari ini kelas kita yang ke-47 karangan jenis cerita. Jadi boleh klik pautan yang cikgu berikan untuk mendapatkan e-sijil kehadiran ataupun boleh imbas kod yang tertera pada slide kita ini. Jumpa lagi sesi akan datang. Cikgu harap semua dapat belajar dengan bersungguh-sungguh, dapat buat latihan menulis karangan dengan lebih baik selepas ini. Jadi pesanan akhir daripada cikgu, jangan cepat menyerah. Tulis dan tulis. Berlatih untuk menulis dan paling penting juga rajin-rajinlah membaca. Bagaimana hendak hasilkan cerita yang baik, kamu perlu banyak membaca cerita-cerita yang ada supaya kamu ada idea untuk reka cerita kamu kan supaya jadi lebih menarik. Jangan lupa kalau buat penulisan ini akhir sekali itu kalau sudah siap, semak tata bahasa, semak ejaan, semak tanda baca supaya kamu boleh dapat markah yang cemerlang. 20/20, 18/20 ke 19. Sangat cemerlang kalau kamu dapat markah yang sebegitu. Baiklah, daripada cikgu, jangan lupa tekan butang subscribe channel Cikgu LK bagi yang belum subscribe. Dan cikgu harap kita dapat berjumpa dan bersua lagi di kelas yang akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih hadir kelas cikgu pada hari ini. Jumpa lagi.
Mara semua para ilmuwan, semai ilmu kepada anak wawasan, tak kira di utara selatan, sampaikan ilmu penuh kesungguhan. Akademi YouTuber Malaysia, rangka laksana dengan jitu, penuh bermisi guru ayu, mencapai misi yang satu. Permisi kita, bantu kita, bermoto sendiri yang kita biasa, bersama kita luar biasa, berjasa demi nusa bangsa. Akademi YouTuber Malaysia, berpadu bersatu keluarga ayu, memberi ilmu tanpa jamu, siap sedia menyumbang ilmu. Ilmu diberi juga dikongsi pada semua generasi yang terkini, lahir generasi yang berkualiti, sedia berkhidmat pada pertiwi. Akademi YouTuber Malaysia, rangka laksana dengan jitu, penuh bermisi guru ayu, mencapai misi yang satu. Permisi kita, bantu kita, bermoto sendiri yang kita biasa, bersama kita luar biasa, berjasa demi nusa bangsa. www.academyyoutuber.com. Berusaha ayu, capai kecemerlangan, berpadu ayu, cipta kegemilangan, bersatu ayu, bina wadah terbilang, terus berjaya bersama ayu. Berusaha ayu, capai kecemerlangan, berpadu ayu, cipta kegemilangan, bersatu ayu, bina wadah terbilang, terus berjaya bersama ayu. Mara semua para ilmuwan, semai ilmu kepada anak wawasan, tak kira di utara selatan, sampaikan ilmu penuh kesungguhan. Akademi YouTuber Malaysia, rangka laksana dengan jitu, penuh bermisi guru ayu, mencapai misi yang satu. Permisi kita, bantu kita, bermoto sendiri yang kita biasa, bersama kita luar biasa, berjasa demi nusa bangsa.